Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihimu salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wa salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syukulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Dapat kita solat maghrib berjamaah. InsyaAllah lepas ini isyak juga berjemaah. Mudah-mudahan budaya solat berjemaah ini akan kita teruskan sampai kita padam. Sentiasa saja kita sembahyang berjemaah, jangan seorang-seorang di rumah. Kalau seorang-seorang di rumah, apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Cakap Melayunya, sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu seorang-seorang diri, tak siap nak ke masjid, tak siap nak ke surau, tak siap nak datang ke tempat jemaah, maka kamu telah meninggal. Sebagaimana mereka tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Sesat orang yang tak ikut Nabi. Kerana Nabi dalam hidupnya tak pernah sembahyang seorang-seorang lebih, mesti berjemaah. Dekatnya wafat masih berjemaah lagi. Jadi mudah-mudahan kita jadikan baginda sebagai contoh dan suri teladan untuk kita. Cuma tajuk malam ni bukan itu. Malam ni kita sudah hampir nak bertemu dengan bulan Ramadan. Tadi untuk imam ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Kita dah dekat penuh nak puasa ni, seminggu lagi. Selasa depan puasa lagi kita. Mudah-mudahan kita akan bersedia untuk melakukan ibadah yang didatangkan oleh Allah setahun sekali. Setiap tahun sebulan, setiap tahun sebulan, setiap tahun sebulan. Saya dah 82 tahun dah. Setiap tahun akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sudah 67 tahun. Tolak 15 tahun zaman huru-hara. 67 tahun saya dah dilatih oleh Allah, dipimpin oleh Allah di bulan Ramadan dengan berbagai-bagai aktiviti, berbagai-bagai ibadah, supaya di ujungnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerana Allah datang ke Ramadan tu semata-mata nak latih kita menjadi orang yang bertakwa. Mengapa nak jadi orang takwa? Kerana hanya takwa saja yang dapat jaminan dari Allah. Untuk keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Kalau takwa, Allah jamin selamat. Tak ada takwa, tak ada jaminan. Boleh selamat, boleh tak selamat. Tapi kalau takwa, Allah jamin. Allah dah khabar dalam Quran. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah waliyul muttaqin. Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Allah menjadi pembela kepada orang yang bertakwa. Dan Allah datangkan Ramadan itu setahun sekali nak didik kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Apa kata Allah dalam Quran? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi tu Imam membaca ayat tentang puasa dia kata, tapi tu kena dia bawa lepas itu lagi bacanya. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kamu puasa di bulan Ramadan seperti mana diperintahkan mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab Allah datangkan Ramadan tu, mudah-mudahan kita di hujungnya nanti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru dapat jaminan keselamatan dari Allah. Di dunia pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin. Di dunia saya dah bacakan ayat tadi. Wallahu waliyul muttaqin. Di akhirat pun Allah jamin juga. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, kata Allah surah Ad-Dukhan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di darjat yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Allah janjikan dapat syurga bagi orang takwa. Jadi Ramadan memang melatih kita menjadi orang bertakwa. Tapi macam saya sudah 67 kali dah tingkatan-tingkatan takwa tu saya lalui setiap tahun. Tapi sekarang belum takwa juga. Kenapa? Ada dan tak kena. Ada. There must be something wrong. Sepatutnya dah jadi bertakwa sangat ni. Bukan takwa aja, patut dia jadi wali. Tapi tak ada juga. Jadi ada dan tak kena. Ada yang tak betul. Jadi kalau kita amati betul-betul, latihan-latihan di bulan Ramadan tu memang mampu mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ikut betul-betul latihan di bulan Ramadan tu, kita pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi kadang-kadang tak betul. Pasal itu kita gagal menjadi orang yang bertakwa. Makin puasa makin rakus, makin puasa makin maksiat, makin puasa makin kita tak mau mengerjakan perintah Allah Ta'ala dan tak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ikut betul-betul, garanti kita akan menjadi orang bertakwa. Di antaranya latihan-latihan di bulan Ramadan tu, apa Allah datangkan? Pertama sekali dilatih kita dengan semayang. Ada satu semayang hanya ada di bulan Ramadan. Yang lain tak ada. Apa semayangnya? Tarawih. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Banyak pula tu, bukan sikit. Semalam 20 rakaat. Semalam 20 rakaat. Semalam 20 rakaat. Sebulan 20 kali 30. Berapa? 600 rakaat. Sebulan 600 rakaat. Banyak tu. Dengan semayang, apa dapat kalau kita rajin semayang?
Allah janji dalam Quran. Apa kata Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, betul keji. Tak ada buat benda-benda yang keji. Dan tidak buat benda-benda maksiat. Kerana dia dah sembahyang. Sembahyang itu mencegah. Tapi dalam realiti kehidupan ada juga orang mayang-mayang. Buat maksiat buat juga. Mayang rajin. Ambil nombor ekor pun rajin juga. Mayang rajin. Minum arak pun rajin juga. Mayang rajin. Mencuri pun rajin juga. Mayang rajin. Tapi rasuah ambil juga. Mengapa ini berlaku? Why is this happening? There must be something wrong in the way you pray. Ada yang tak kena cara kamu sembahyang tu. Kena cek balik. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada lah ustaz-ustaz ngajar bab sembahyang, jangan curi haji video tu. Kalau ustaz tu tak ada lain yang ajar sembahyang. Ajar yang lain-lain. Banyak di dalam Islam kan sembahyang aja. Sedangkan dia sendiri pun tak betul sembahyang. Tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang ni ada rukun. Di antaranya rukun qauli, lepas tu rukun fi'li, lepas tu rukun qalbi. Ada rukun-rukun tu. Rukun fi'li ada 5. Buat 5. Rukun qauli ada 5. Qalbi ada 7. Fi'li ada 7, qalbi ada 1. Sekali lagi. Rukun qauli ada 5. Rukun fi'li ada 7. Rukun qalbi ada 1. 13 rukun sembahyang. 5 kita malam ni cerita tentang rukun qauli aja. 5 rukun qauli itu hendaklah kita baca betul-betul. Nak dibaca. Kalau dalam hati dia tak sah, paling kawan ni kedengar telinga sendiri. Baca betul-betul. Kalau tak betul baca, tak betul. Rukun tu tak betul, rukun tak betul sembahyang. Tak betul sembahyang macam orang tak sembahyang. Itu sebab dia kadang tidak mencegah perbuatan fahsyah dan munkar. Kerana bacaan tak betul. 5 rukun qauli tu. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca al-Fatihah. Yang tiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi. Yang kelima memberi salam. Kelima-lima itu kita kena sebut. Kena sebut. Kena bersuara. Kawan-kawan ni kedengar telinga sendiri. Kalau dalam hati dia tak sah. Kadang-kadang sebut juga, tapi tak betul. Kadang-kadang takbir ihram tak betul. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Punya. Siapa yang ngajar ek tu? Patutnya ak. Allahu Akbar. Jangan ek. Itu sebutan. Perbuatan. Berapa banyak yang batal sembahyang ketika takbiratul ihram? Tangan bergerak, 3 gerak betul-betul batal sembahyang. Tangan tu hanya boleh bergerak berturut-turut 2 kali je. Allahu Akbar. Habis. Yang ngangguk lepas tu. Tengok saya ni bukan cantik benar. Yang salah tu Allahu Akbar. Siapa nyuruh ngangguk? Patutnya 2 gerak aja. Allahu Akbar. 1, 2, habis. Itu pergerakan. Sebutan gitu juga. Fatihah. Berapa banyak orang salah baca Fatihah? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tak betul itu. Dah hilang 1 huruf. Patutnya Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Baru tu. Kalau nak sambung boleh. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mim tu jangan matikan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau dimatikan kena tarik nafas lain. Banyak tu. Yang banyaknya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lebih-lebih sembahyang Zuhur dan Asar tak bunyi. Itu dah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
Patutnya Ar-Rahmanir Rahim, tarik apa? Malik Yaumiddin. Nah, baru tu. Coba baca yang kedua ya. Banyak lagi. Di ujung banyak yang salah baca juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada an'am, mana tak ana tu? Nun tu kan qalqalah. An'amta 'alaihim. Dengan ta pula. An'amta 'alaihim, dengan an'amta 'alaihim tak betul. Ta tu. Dia ta je. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu mesti nak 6 harakat. Tak ada diskaun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada lam pada, ada satu pada lam tu. Dengan dhalin ni tak betul. Dhalin. Baru betul. Itu Fatihah. Rukun qauli yang kedua. Rukun qauli yang ketiga, membaca ayat akhir. Ini lagi ramai orang salah. Bukanlah tentuan saya dah tarik kampung ni nak nyalak orang aja. Tapi kedengar dia telinga tu. Lagi ramai orang salah. At-tahiyyah itu dah salah dah. Ada at-tahiyyah. Patutnya at-tahiyyah. Ada satu berita. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatuh thayyibah. Satu ta ya. Satu ta satu ta. Thayyibatu lillah. Mat arif disukun mesti lillah. Jangan tu lillah saja tak betul. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatuh thayyibatu lillah. Kalau korang 2 harakat. Mat arif disukun tu mesti 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Paling komanya 2 harakat. Lillah. Yang amalnya lillah saja. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatuh thayyibatu lillah. Tak betul tu. Sebab itu kadang-kadang sembahyangnya tidak mencegah dia daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Mayang juga nombor ekor ambil juga. Mayang juga rasuah terima juga. Mayang juga. Minum arak juga. Kerana tak betul sembahyangnya. Yang ini lagi banyak salah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatuh thayyibatu lillah. Itu yang betulnya. Yang salahnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu betul. Yang banyak salah apa? Assalamu alayka. Ka tu tak ada alif. 2 harakat. Tak betul tu. Assalamu alayka ay. Oh, sambut ay. Ka ay. Jangan assalamualaikum. Tak ada. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang ke. Yang salahnya assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada 2 harakat belakang. Tak betul tu. Kena sambut betul tu. Yang betul ni. Tengok yang betul ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bihin. 2 harakat perumpamannya. Yang salihin je tak betul. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tak betul. Dia nak salihin. Mat arif disukun. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Asyhadu an la ilaha illallah. Lallah. Dengan lallah je. Mat arif disukun juga tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad tu dengar ke? Muhammad. Kadang-kadang tak betul. Bila tak betul, tayat akhir tak betul semayangnya. Tak betul semayangnya, macam tak semayang. Bila tak semayang, tak ada dapat kesan. Tak ada dapat ganjaran orang yang semayang tu tercegah daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Bila tak ada semayang, dikira dia akhirat besok macam tak semayang, tak betul. Itu tayat akhir.
Eh? Yang tiga. Yang keempat, selawat tadi. Yang lima, salam. Salam pun banyak orang salah. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi. Tak betul itu. Dia betul. Assalamualaikum. Ya? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Hakum adalah yang wajibnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum tak betul. Assalamualaikum. Itu orang Melayu tak betul. Dia nak Assalamualaikum. Itu rukun qauli. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Ada 7. Yang pertama rukuk, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk antara dua sujud, yang kelima duduk tahiyat akhir. Yang keenam yang pertama berdiri betul, saya silap tadi. Yang pertama berdiri betul, itu fi'li. Yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, yang kelima duduk antara dua sujud, yang keenam duduk tahiyat akhir, yang ketujuh tertib. Tertib itu yang didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Mula berdiri betul. Diri betul tu nak tegak betul. Jangan goyang-goyang. Kerana orang tu tinggi, lampai, dia goyang betul ya. Tengok saya ni, tengok badan saya ni, goyang betul. Kalau 3 gram tu korek batas saya. Rukuk banyak salah. Kenapa? Tengok orang rukuk. Saya berdiri tenang tengok rukuk ya. Berapa ramai orang berdiri tengok. Dia dah berdiri tu nak rukuk, Allahu Akbar. Siapa yang nyuruh spring tu? Kenapa melantun ke atas balik? Tengok berapa gerak tu? 1, 2, 3. Siapa yang nyuruh? 3 gerak tu turun. Patutnya 2 gerak berhenti. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sudah turun tu diam. Jangan gerak lagi. Nampak macam mana ni? Jangan gerak lagi dah. Ini melantun balik. Ada spring. Siapa nyuruh, siapa ngajar ada spring? Ada Ustaz Azlan ngajar, ada spring. Berapa ramai tu? Tengok. Allahu Akbar. 1, 2. Lebih lagi kalau subhanallah itu lagi baca. Kadang-kadang nak turun tu baca ada. Allahu Akbar. Apa gerak tu? 1, 2, 3. Baru tidur. Padahal dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan, boleh bergerak hanya berturut-turut berapa kali? 2 gerakan berturut-turut. Lebih daripada 2 batal. Sebab itu kadang-kadang dia semayangnya tak betul. Bila tak betul, tak dapatlah taklah mencegah perbuatan daripada fahsyah dan munkar. Tidak lagi ramai. Udah rukuk tu. Sami Allahu liman hamidah. Apa ramai orang itu? 1, 2, 3. Patutnya turun tangan tu, jangan laju benar tau. Sami Allahu liman hamidah. Sampai keluar, sampai kat ni diam. Sampai tangan dia. Jangan kerak-kerak lagi, tak boleh kerak lagi dah. Tengok betul-betul. Sami Allahu liman hamidah. Betul. Yang salah, laju benar. Sami Allahu liman hamidah. Sampai belakang. Betul. Terpan balik. 1, 2, 3. 3 gerak turut batal saya. Ada bangkangan. Ramai depannya. Ada bangkangan. Tak ada bangkangan, jangan dibuat ya. Itu yang dah. Dan sebagainya. Itu sebab kadang-kadang semayangnya tidak mencegah dia daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Jadi semayang juga, maksiat buat juga, semayang juga, hasad dengki juga, semayang juga, bergaduh juga. Pasal dia tidak tercegah daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Itu orang semayang. Satu je. Latihan yang Allah datangkan di bulan Ramadan. Selain daripada semayang, dilatih kita banyak baca Quran. Agaknya malam ni 2 aja bukannya. Dah dekat waktu dah pun. 2 aja. Dilatih kita banyak baca Quran. Quran tu kena baca. Tadabbur Quran tu kena belajar. Dah belajar kena faham. Dah faham kena yakin.
Udah yakin kena amalkan. Udah amalkan kena kembangkan. Ajar orang lain pula. Udah kembangkan kena diperjuangkan dalam hidup kita ni. Itu Quran. Kena dibaca. Bila kita baca Quran barulah kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Nah, ya. Kerana semua ajaran Islam tu ada dalam Al-Quran Karim. Tak keluar dari situ. Mesti ada. Apa yang disuruh ada, apa yang dilarang ada. Dalam Quran tu. Nah, bila kita baca juga maknanya. Jangan baca begitu aja. Kalau baca begitu je tak baca makna, macam dia nyanyi Hindustan lah. Nyanyi pandai, makna tak tahu. Saya pun pandai nyanyi Hindustan. Ya, jam kali kahir apa tu? Saya tahu kan? Siapa tak tahu? Saya pun tak tahu. Cel Mary, Sati Hai Mary, hati apa dia? Siapa yang tak tahu? Kita tahu makna dia. Bila baca kita akan jumpa satu ayat. Wa man yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Dekat Melayu tengok mana-mana. Oh, ini apa maknanya? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Di akhirat nanti orang itu akan jadi orang yang rugi. Kerana tak ikut cara Islam. Sebab itu tuan-tuan, bila dia tahu ni, dia akan buat Islam. Ikut Islam dalam apa saja aktiviti dia, apa saja gerakan dia, apa saja tindakan dia. Semua ikut Islam. Mayang cara Islam, pakaian cara Islam, nikah kahwin cara Islam. Bagaimana? Ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, hiburan cara Islam. Dan Islam lengkap semua. Hiburan ada, ekonomi ada, pendidikan ada, lagi apa? Pentadbiran ada, perjuangan ada, semua dalam ikut Islam. Baru diterima Tuhan. Betul tak terima di Tuhan. Dalam ayat lain kata Allah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya sekali. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Jangan buat yang lain dari Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Kena ikut cara Islam. Kalau tak terima dari Tuhan, semayang tak ikut Islam tak terima, kenduri tak ikut Islam tak terima, nikah kahwin tak ikut Islam tak terima, perjuangan tak ikut Islam tak terima. Apa saja kena ikut Islam. Itu kalau baca Quran. Kalau faham mana? Bila kita ikut Islam dalam every aspect of life, maknanya kita menjadi orang bertakwa. Itu puasa mendidik kita menjadi orang bertakwa. Hujung ayat tadi apa? La'allakum tattaqun. Bila takwa tu dia ikut Islam semua sekali. Apa saja dalam kehidupan dia, dari bangun tidur sampai dia tidur balik ikut cara Islam. Tidur ikut cara Islam, bangun ikut cara Islam, semayang cara Islam, puasa cara Islam, haji cara Islam, semuanya ikut cara Islam. Itu tanda orang bertakwa. Itu Quran. Selain daripada itu, tuan-tuan dan perempuan, di bulan Ramadan juga dilatih kita dengan banyak berzikir. Zikir banyak benar. Selawat banyak, tasbih banyak, tahmid banyak, tahlil banyak, takbir banyak, banyak zikir. Kita malam itu, Tok Bilal akan pimpin. Udah lepas tarawih tu, dipimpin Tok Bilal. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuh qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Itu kita sambung ramai-ramai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada 4 kalimah dalam itu. Bukan 4 je yang nak cerita malam ni. Ada 4 kalimah yang kalau kita sebut
Kata Nabi, ringan di bibir tapi berat pada timbangan di akhirat esok. Pada bibir ringan, senang nyebutnya, tak ada pensel nyebutnya, tak ada sakit tekak nyebutnya. Tapi bila ditimbang di akhirat esok, berat penuh pahala. Siapa tak nak kenal? Siapa tak nak berat pahala? Apa 4 kalimah tu? Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu Akbar. Tambah lagi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu tanda penyerahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan lagi sebut tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba bayangkan pahala apa banyak dapat. Berat pada timbangan, ringan pada bibir. Jadi banyak pahala kita terima masuk di akhirat. Itu sebab jangan tuang. Kena setengah tu bibir orang tak mau orang sebut subhanallah dia tak nak sebut. Padahal itulah yang terbaik. Kalimah yang terbaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selain itu selawat banyak. Lepas dua rakaat selawat sekali. Lepas 2 rakaat, lepas itu 3 kali pula tu. Dah berapa kali? 4 kali. Itu sekali balik, 5 kali. Itu 3 kali pula balik, dah 8 kali. Sepanjang tarawih ni berapa kali kita selawat? Bukan terus nak selawat tu, Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling ringkas, paling pendek. Sekali kita selawat, Allah balas berapa kali tuan-tuan dan puan-puan? 10 kali. Masa tarawih berapa kali kita selawat? Itu dia. Ya. Baiknya Tuhan terang kita supaya kita dapat pahala, supaya kita dapat syurga yang dijanji oleh Allah Taala. Bila dapat pahala banyak, syurga lah begini. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha orang dia. Kalau berat timbangannya, pahala yang banyak, pahalanya berat. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maknanya pahalanya ringan, dosanya banyak, berat betul, fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Allah jawab sendiri, narun hamiyah, api neraka yang bersangatan nyala. Jadi maknya api neraka jadi maknya. Mak dengan anak apa buat dia mak? Dipeluk-peluknya, didukung-dukungnya, dicium-ciumnya, ditimang-timangnya, dilambung-lambungnya. Itu yang melambungnya api neraka, apa tak? Yang menciumnya api neraka, apa tak? Yang memeluknya api neraka, apa tak? Jadi kita tidak berat timbangan kewajikan. Dia sebut 4 kalimah tadi, berat pada timbangan, ringan pada bibir, senang nyebutnya. Itu zikir. Zikir Nabi banyak-banyak. Allah rakam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Jangan malas nak zikir. Ini dah lepas salam ciao, lepas salam ciao, lepas salam ciao. Tak ada nak nunggu istighfar pun dia. Bukan tuan-tuan lah orang lain ya. Lepas salam je ciao. Kumbah, tu kumbah. Tak ada nak berzikir pun. Patut zikir sampai habis, sampai berdoa imam tu, baru kita berhenti ya. Itu di Ramadan. Banyak kita zikir, banyak selawat. Kemudian banyak baca Quran dah sebut dah. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan hanya ada bulan Ramadan saja, iaitu 1 malam. Dia hanya ada bulan Ramadan je. Malam apa? Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan je. Bulan lain tak ada. Kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, jangan sebut malam Lailatul Qadar, tak betul. Malam Lailatul Qadar itu banyak malamnya, padahal Lailatul Qadar semalam je. Kalau sebut malam, malam Qadar. Kalau sebut Lailatul Qadar, yang ada malam. Lailatul Qadar. Apa janji? Lailatul Qadr khairum min alf syahr.
Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Tuan-tuan dan puan. 1000 bulan berapa tahun? Pahalanya tu. 83.333333333 tak habis-habis. Tak usah 83 tu. Dapat 83 tahun pun jadilah. Tahun ini dapat 83 tahun. Tahun sudah dapat 83 tahun punya pahala juga. Tahun sebelum tu dapat 83 tahun punya pahala juga. Tahun depan dapat lagi 83 tahun punya pahala. Kalau 10 tahun berapa? 830 tahun punya pahala. Sampai tanda kenal. Kalau berjumpa dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kita berapa tahun? Bagi 12. 1000 bagi 12. 83 bulan 3333 tadi ya hebat betul. Hanya ada di bulan Ramadan saja. Jadi kalau tidak Lailatul Qadar, bangun tiap-tiap malam. Dirikan malam tu dari malam mulai puasa tu sampai akhir. Jangan miss tiap-tiap malam. Jangan miss. Bangun, baca Quran, zikir, mayang, wirid, selawat dan sebagainya. Tiap-tiap malam dapat Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar dapat pahala 83 tahun ini. Cuma ulama-ulama dia bagi banyak petua-petuanya. Nak ini kena kira malam 10 malam terakhir. Dapat 10 malam terakhir dapat Lailatul Qadar. Itu ulama-ulama menentukannya. Yang sebenarnya kita tak tahu, Allah saja yang tahu. Kan itu di antara rahsia-rahsia Allah. 10 perkara yang Allah rahsiakan. Di antaranya Lailatul Qadar lah. Kita tak tahu. Tak tahu pastinya bila. Jadi itu Lailatul Qadar. Dia hanya ada di bulan Ramadan saja. Lain tak ada. Tak dapat di bulan-bulan lain. Kalau bertemu dengan dia, malaikat itu akan mendoakan untuk dia. Kalau malam itu di tengah-tengah tak buat apa-apa, jangan buat dosa saja. Datang malaikat itu, dia mendoakan orangnya di dalam rumah tu. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ketika apa? Allah, kamu adalah pengampun yang maha mulia. Kamu seronok-onok mengampun hamba-hamba dosa hamba-hamba kamu. Kalau dah seronok-onok, ampunlah dosa kami. Itu Qadar. Jadi macam itulah ya. Jadi patutnya menunggu kita Lailatul Qadar. Sebab itu terlalu banyak fadilat-fadilatnya di bulan Ramadan tu. Patutnya kita seronok. You must be looking forward towards the coming of Ramadan. Jangan monyok aja. Mula nak puasa lagi. Aku baru lagi puasa. Lapor dulu tak habis lagi. Jangan. Habis. Wallahu a'lam. Dan azan. Sekian aku qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.